Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Kami dari Kumpulan 8 ingin membentangkan tentang topik Forming and Assessing Social Work Group. Nama diberi Benedict Bengku dengan nombor matriks BP 21110197. Saudari Noni Wani BP 21110188. Saudara Muhammad Roslan BP 21110213. Saudari Farah Nabila BP 21110059. Isi kandungan yang akan kami bentangkan ialah pengenalan, klasifikasi dalam kumpulan self-help group, pembentukan treatment group dan menilai proses kumpulan. Baiklah, nama saya Noni Wani binti Asdin memegang nombor kad metrik BP 21110188 akan membentangkan bahagian pengenalan terlebih dahulu. Kumpulan adalah mekanisme yang berkuasa untuk perubahan sama ada ia digunakan sebagai satu-satunya intervensi bersama-sama dengan kaunseling individu, kerja keluarga atau rawatan lain. Oleh itu, sebagai pekerja sosial hendaklah merancang dan mengetuai kumpulan dalam pelbagai penetapan dengan pelbagai populasi. Baka 2003 mentakrifkan kerja kumpulan sebagai sebilangan kecil orang yang berkongsi minat yang sama atau masalah biasa berkumpul secara tetap dan terlibat dalam aktiviti yang direka bagi mencapai objektif tertentu. Maka, mana-mana jenis kumpulan yang diketuai oleh pekerja sosial hendaklah yang pertama, mewujudkan kumpulan yang boleh memenuhi tujuan ia direka dengan berkesan. Kedua, menilai dinamik individu dan kumpulan dengan tepat. Dan yang ketiga, campur tangan dengan berkesan bagi mengubah suai proses yang menjejaskan pencapaian matlamat kumpulan. Selain itu, terdapat klasifikasi kumpulan dalam membentuk dan menilai kumpulan kerja sosial ini. Antaranya yang pertama, kumpulan rawatan dan kedua pula kumpulan tugas. Dalam klasifikasi ini, terdapat beberapa elemen yang hendak diberikan, antaranya seperti tujuan, bagaimana komunikasi kumpulan itu berlaku, peranan ahli dan prosedur. Baiklah, elemen yang pertama adalah tujuan. Tujuan bagi kumpulan rawatan adalah untuk membentuk keperluan sosio-emosi ahli, manakala tujuan kumpulan tugas pula adalah untuk menyelesaikan tugas, melaksanakan mandat ataupun menghasilkan produk. Elemen yang seterusnya ialah bagaimana pula komunikasi kedua-dua jenis kumpulan ini berlaku. Komunikasi dalam kumpulan rawatan adalah terbuka dan ahli digalakkan untuk berinteraksi secara aktif, manakala kumpulan tugas pula, komunikasi adalah lebih tersusun, memberi tumpuan kepada perbincangan isu. Bagi elemen peranan pula, ahli-ahli dalam kedua-dua kumpulan ini adalah peranan ahli dalam kumpulan rawatan berkembang sebagai hasil interaksi, manakala kumpulan tugas pula, mereka mungkin akan ditugaskan sebagai fasilitator atau pencatat minit. Dan elemen yang terakhir pula adalah prosedur. Prosedur dalam kumpulan rawatan adalah lebih fleksibel atau formal. Ianya bergantung terhadap kumpulan, manakala kumpulan tugas pula, prosedurnya biasa mengikut agenda dan peraturan formal. Secara tradisinya, kedua-dua kumpulan ini telah melibatkan pertemuan bersemuka sesama ahli kumpulan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farah Nabila binti Muhammad Zani, pemegang kad matrik BP 21110059 akan membentangkan berkenaan dengan self-help group ataupun kumpulan bantu diri. Niti Subadini mendefinisikan self-help group sebagai kumpulan kecil yang ditubuhkan untuk saling membantu dalam mencapai tujuan khas dan bersifat sukarela. Contoh anggotanya ialah seperti ahli komuniti dan NGO. Kumpulan ini menekankan kepada interaksi sosial secara bersemuka dan mempunyai tanggungjawab yang tinggi dalam ahlinya. Kumpulan ini dipimpin oleh ahli bukan profesional yang menguruskan masalah yang sama dengan ahli kumpulan dan mempunyai kebimbangan bersama seperti mengatasi masalah ketagihan, masalah baran ataupun kegemukan.
Antara tujuan penubuhan bagi self-help group ialah yang pertama, untuk saling membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Contohnya bagi mereka yang mempunyai masalah yang sama seperti masalah kanser, mereka akan dibentuk menjadi satu kumpulan dan bersama-sama mencapai objektif yang telah ditetapkan dalam kumpulan tersebut. Yang kedua pula, membantu menyembuhkan dan memulihkan daripada masalah tersebut melalui objektif yang ingin dicapai. Dan yang ketiga pula, menawarkan sumber sokongan bersama. Antara perbezaan kumpulan tersebut pula ialah yang pertama, cara rawatannya. Setiap masalah yang dihadapi oleh mereka mempunyai cara rawatan yang tersendiri. Contohnya bagi mereka yang mempunyai masalah obesiti, mereka mempunyai cara rawatan mereka tersendiri. Begitu juga dengan mereka yang mempunyai masalah kanser, melalui objektif-objektif yang telah ditetapkan dalam kumpulan mereka. Yang kedua pula ialah tugas ahli kumpulan. Setiap ahli memegang tugasan mereka masing-masing, contohnya seperti menjadi pendengar dan juga menjadi penyokong bagi ahli kumpulan mereka. Tugas pekerja sosial pula adalah untuk menawarkan sokongan dan perundingan kepada kumpulan tersebut tanpa mengambil alih mereka. Contohnya, memberikan bantuan sementara iaitu TANF untuk yang memerlukan keluarga dan juga berperanan sebagai penyedia perkhidmatan sosial untuk memerlukan kumpulan. Mereka juga membantu ahli kumpulan dan menilai keberkesanan kumpulan. Akan menawarkan sumber dan sokongan untuk berkongsi masalah yang sama, contohnya seperti masalah ketagihan, masalah agresif, kecacatan, kematian kanak-kanak, kawalan berat badan dan sebagainya. Kumpulan ini juga akan bertemu secara setempat ataupun secara tempatan. Contohnya mereka akan bertemu di rumah ahli kumpulan tersebut, mereka akan bertemu di gereja, di bilik komuniti sekolah dan di pusat lain. Self-help group tidak diwakili oleh pekerja sosial dan kumpulan tersebut boleh dibentuk atau dibuat oleh sesiapa sahaja dan di mana sahaja. Contohnya, untuk tidak membuang masa remaja daripada melepak, mereka akan dipanggil oleh pihak komuniti dan mereka akan dibentuk menjadi satu kumpulan dan satu perbincangan akan diadakan dalam kumpulan tersebut bagi mengatasi masalah lepak mereka. Pada bahagian ini, saya akan membincangkan apakah itu pembentukan kumpulan. Pada umumnya, kerja kelompok atau kerja kumpulan merupakan aktiviti yang dilakukan oleh dua atau lebih individu untuk satu tujuan dan matlamat yang sama. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kefungsian sosial dan ingin mencapai objektif secara bersama. Dalam konteks kerja sosial, kerja kumpulan dilakukan untuk meningkatkan keperluan antara satu sama lain. Pada bahagian ini, saya dan rakan saya akan membincangkan antara 10 langkah yang boleh diambil untuk membentuk hasil kumpulan yang positif, iaitu yang pertama, menentukan keperluan kumpulan, yang kedua, menubuhkan tujuan kumpulan, yang ketiga, memutuskan kepimpinan, yang keempat, menetapkan matlamat individu dan kumpulan tertentu, yang kelima, menjalankan temu horama awal, yang keenam, menentukan komposisi kumpulan, yang ketujuh, kumpulan tertutup berbanding kumpulan terbuka, dan yang ke-8 menentukan saiz kumpulan dan lokasi, yang ke-9 menetapkan kekerapan dan tempoh mesyuarat, serta yang ke-10 dan yang terakhir menggubal garis panduan kumpulan. Antara langkah yang diambil untuk membentuk kumpulan adalah yang pertama, menentukan keperluan kumpulan. Dalam pembentukan kumpulan, objektif dan matlamat kumpulan mempengaruhi semua proses yang akan dilaksanakan dalam kumpulan tersebut. Terdapat 3 model pendekatan yang menentukan keperluan kumpulan, iaitu model matlamat sosial, model matlamat pemulihan, dan model timbal balik. Model matlamat sosial adalah terdapat kepentingan yang sama dalam kumpulan tersebut. Yang kedua, model matlamat pemulihan, iaitu model yang berorientasikan rawatan kepada klien. Dan yang ketiga iaitu model matlamat timbal balik, iaitu memberi hikmat kepada individu dan juga masyarakat. Yang kedua iaitu menetapkan atau menubuhkan tujuan kumpulan. Tujuan utama pembentukan kumpulan boleh ditentukan melalui matlamat agensi, matlamat ahli dan matlamat pekerja sosial itu sendiri secara kelompok.
Matlamat agensi perkhidmatan yang telah ditubuhkan sememangnya berkaitan dengan kesedaran sosial. Oleh itu, keperhatian awam tentang kebajikan dan masalah yang sering berlaku dalam komuniti perlu dititik beratkan. Tujuan agensi boleh disalahartikan apabila pelbagai persepsi umum dari masyarakat itu timbul. Oleh itu, tujuan utama kumpulan itu perlulah spesifik dan menjurus kepada profesion menolong yang sebenar. Yang ketiga iaitu memutuskan kepimpinan. Dalam sesuatu agensi atau syarikat umum mengetahui sememangnya terdapat sosok seorang ketua yang menggerakkan agensi tersebut untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Oleh itu, dalam pembentukan kelompok, sistem pemilihan pemimpin dilakukan dalam peringkat awal penubuhan agensi tersebut untuk menggalakkan setiap perjalanan agensi tersebut terurus di bawah kawalan seorang ketua yang berwibawa. Dalam konteks kerja sosial, sistem pemilihan pemimpin wajar dilaksanakan adalah secara bergilir-gilir. Langkah yang keempat iaitu menetapkan matlamat individu dan kumpulan tertentu. Pekerja sosial mesti melibatkan anggota dalam merangka matlamat khusus di peringkat awal, iaitu di antara peringkat individu dan keluarga. Matlamat individu merangkumi harapan dan objektif anggota semasa mereka menghadiri satu sesi yang dianjurkan oleh pekerja sosial itu sendiri. Manakala matlamat kumpulan adalah hasil yang diperoleh semasa sedang berlangsung dan berinteraksi sesama peserta lain. Dengan ini, matlamat individu dan kumpulan dapat dicapai dengan mudah dan berkesan. Yang kelima iaitu menjalankan temu ramah awal. Pada umumnya, pekerja sosial akan berkenalan dengan ahli kelompok melalui temu bual awal. Pada sesi ini, pekerja sosial akan mengetahui masalah yang dihadapi oleh klien setelah klien menceritakan pengalaman mereka masing-masing. Dalam temu bual ini, pekerja sosial dapat mengetahui minat, kemahiran, serta sikap klien mereka pada ketika itu. Oleh itu, temu duga awal penting untuk menunjukkan keberkesanan dalam proses pembentukan kumpulan yang telah dirangka dan dijalankan. 5 langkah terakhir akan disambung oleh rakan saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, marilah kita lihat kepada langkah pembentukan kumpulan yang keenam. Langkah pembentukan kumpulan yang keenam ialah memutuskan komposisi kumpulan. Memutuskan komposisi kumpulan ini merujuk kepada aturan pemilihan ahli dalam kumpulan tersebut. Oleh itu, faktor utama pemilihan ahli dalam kumpulan tersebut yang harus dititikberatkan oleh pekerja sosial ialah klien ataupun ahli haruslah mempunyai matlamat dan motivasi diri untuk melakukan perubahan dan berusaha dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Selain itu, isu dan aspek lain seperti isu jantina, usia, status perkahwinan, kemampuan intelektual, pendidikan dan lain-lain juga memberikan pengaruh dalam kumpulan tersebut. Hal ini kerana klien ataupun ahli sememangnya mempunyai pendapat dan juga pandangan yang berbeza-beza. Bukan itu sahaja, faktor-faktor lain yang perlu diambil kira semasa memilih ahli untuk menyertai kumpulan ialah berdasarkan umur. Hal ini kerana umur merupakan salah satu faktor yang diambil kira untuk memilih ahli menyertai kumpulan kerana pada masa kini, kumpulan lebih banyak dianggotai oleh golongan muda berbanding golongan orang dewasa yang lebih matang. Ahli dalam kumpulan yang majoritinya ialah terdiri daripada golongan muda ini akan diberikan keistimewaan, iaitu mereka akan diberikan status yang tinggi dan juga diberikan kebebasan. Oleh itu, keseragaman umur dalam sesebuah kumpulan atau kelompok tersebut amat mempengaruhi dalam mencapai matlamat mereka yang sama. Seterusnya, faktor jenis masalah yang sama juga dititikberatkan dalam pemilihan ahli dalam kumpulan. Hal ini kerana ia akan memudahkan pekerja sosial untuk membantu menyelesaikan masalah klien. Sebagai contoh, beberapa ahli dalam kumpulan yang ditangkap berkaitan dengan isu keganasan rumah tangga akan dihantar ke pusat rawatan yang dapat menangani dengan khusus perihal tingkah laku, kepercayaan undang-undang, sebab dan akibat daripada tindakan yang mereka lakukan.
Seterusnya, langkah pembentukan kumpulan yang ketujuh ialah kumpulan terbuka berbanding kumpulan tertutup. Dalam kerja sosial dengan kumpulan ini, terdapat dua kategori di mana terdapat kumpulan terbuka dan juga kumpulan tertutup. Dalam kedua-dua kumpulan ini menunjukkan perbezaan yang ketara sekali dari segi penerimaan ahli dalam kumpulan tersebut. Secara umumnya, kumpulan terbuka dan kumpulan tertutup ini digunakan untuk membantu klien untuk mengatasi peralihan atau perubahan dan krisis. Dan ianya juga digunakan untuk memberikan sokongan dan bertindak sebagai alat penilai dan memfasilitasi jangkauan. Kumpulan terbuka, kumpulan ini akan menerima ahli baru dalam kumpulan mereka dan mereka juga boleh mengambil ahli baru pada bila-bila masa sahaja sepanjang kumpulan ini masih wujud dan masih dilaksanakan. Manakala bagi kumpulan tertutup pula ialah di mana kumpulan ini tidak menerima sebarang ahli kumpulan baru dalam kumpulannya, melainkan ahli yang telah sedia ada dalam kumpulan, iaitu semasa kumpulan tersebut telah ditubuhkan. Dengan adanya kumpulan terbuka, ianya akan memastikan bahawa setiap kumpulan yang mempunyai atau menghadapi krisis, dengan segera kumpulan ini akan bersedia pada bila-bila masa saja dalam membantu kumpulan tersebut dan sentiasa ada untuk satu sama lain dalam menyelesaikan masalah mereka. Langkah pembentukan kumpulan yang ke-8 ialah menentukan saiz dan juga lokasi kumpulan. Hal ini akan membantu pekerja sosial lebih memahami setiap individu dalam kumpulan tersebut. Sebagai contoh, pekerja sosial haruslah mempertimbangkan sesebuah lokasi pertemuan dengan kumpulan dan juga haruslah memperhatikan terlebih dahulu sama ada lokasi tersebut sesuai ataupun tidak dengan tugasan dan matlamat yang ingin dicapai oleh kumpulan tersebut. Selain itu, pekerja sosial juga haruslah mempertimbangkan saiz sesebuah kumpulan. Jumlah ahli kumpulan yang terdiri daripada 7 hingga 10 orang adalah ahli kumpulan yang optimum. Saiz sesebuah kumpulan juga haruslah ditentukan mengikut objektif dalam kumpulan. Walau bagaimanapun, bilangan ahli kumpulan adalah tidak penting, namun yang penting adalah matlamat sesebuah kumpulan tersebut. Bilangan ahli kumpulan yang sedikit memudahkan pekerja sosial membantu secara individu dan mengeratkan lagi hubungan sesama ahli kumpulan. Namun, sesebuah kumpulan itu tidaklah dikatakan besar sekiranya mempunyai kepelbagaian idea, kemahiran dan sumber yang cukup untuk mencapai tujuan dan objektif dalam kumpulan. Di samping itu, langkah pembentukan kumpulan yang ke-9 ialah menetapkan kekerapan dan jangka masa perjumpaan. Hal ini adalah kerana untuk menentukan dan untuk mencapai objektif dalam kumpulan. Jangka masa perjumpaan ini biasanya diadakan pada setiap minggu, iaitu selama 1 ataupun 2 jam. Pekerja sosial juga haruslah mempertimbangkan tentang masalah dan kesukaran yang dihadapi oleh klien dalam kumpulan apabila melakukan perjumpaan tersebut. Misalnya, mempertimbangkan jarak yang diperlukan dan juga kos yang harus digunakan untuk hadir pada pertemuan tersebut. Pekerja sosial juga haruslah tahu bahawa klien tidak semestinya daripada golongan yang berkemampuan, namun terdapat juga ahli ataupun klien yang kurang berkemampuan. Terdapat 2 terapi, iaitu terapi yang pertama ialah terapi efektif, iaitu kepada kumpulan kira-kira 20 sesi ataupun sesi jangka panjang. Ianya akan memberikan impak besar kerana masa yang cukup panjang untuk membina kesepaduan dan mencapai matlamat kumpulan. Terapi yang kedua ialah terapi jangka masa yang pendek, kira-kira 1 hingga 12 sesi. Itu selalunya digunakan untuk masa krisis dan pengurangan terhadap kegelisahan. Akhir sekali, langkah pembentukan kumpulan yang ke-10 ialah merumuskan garis panduan kumpulan. Hal ini adalah kerana ianya merupakan aspek penting pada fasa awal kumpulan, iaitu membentuk kumpulan yang harmoni
dan mempunyai pendapat yang sama. Dan ianya juga merupakan proses evolusi kumpulan yang mewujudkan group working group. Malangnya, percubaan untuk merumuskan garis panduan ini gagal mencapai kesan yang dimaksudkan oleh kerana 3 sebab utama. Yang pertama ialah pekerja sosial lebih menentukan parameter untuk kumpulan yang hanya memaklumkan kepada ahli tentang tingkah laku dan jangkaan yang mereka harapkan. Yang kedua ialah pekerja sosial membincangkan garis panduan kumpulan hanya secara dangkal dan sama ada mengabaikan untuk mengenal pasti atau mendapatkan komitmen kumpulan kepada mereka. Yang ketiga, hanya kerana kumpulan itu mengamalkan garis panduan berdaya maju untuk tingkah laku, namun tidak bermakna ahli kemudiannya akan mematuhi garis panduan tersebut. Oleh itu, dalam membuat garis panduan, pekerja sosial haruslah mengambil kira juga kepercayaan nilai individu, etika dengan pengaturan kumpulan kerana klien adalah daripada berbeza-beza dan mempunyai keutamaan yang berlainan. Sebagai contoh, pada hari perayaan, kerohanian ataupun keagamaan yang dihormati oleh sesetengah ahli dan kumpulan perlu dipertimbangkan, walaupun ianya tidak membawa sebarang makna kepada ahli kumpulan yang lain. Namun akan ada sesetengah ahli kumpulan mungkin akan mencuba membuat peraturan sendiri yang tidak sesuai dengan kumpulan. Oleh itu, pekerja sosial dalam kumpulan haruslah proaktif untuk menyelesaikan permasalahan apabila paksaan digunakan bagi memenuhi keperluan individu untuk memegang kuasa hingga menjejaskan kesepaduan kelompok. Dalam proses kumpulan pula, di akhir peringkat, ahli kumpulan akan dinilai sama ada mereka berjaya ataupun tidak dalam mencapai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan dalam kumpulan tersebut. Sekiranya mereka berjaya, maka mereka akan mampu berdiri di kaki sendiri ataupun berdikari dan menghadapi cabaran-cabaran sendiri tanpa bantuan daripada ahli kumpulan ataupun pekerja sosial. Sebagai kesimpulannya, kerja kumpulan merupakan satu kaedah yang digunakan untuk membantu individu dalam meningkatkan kefungsian sosial mereka melalui pengalaman kumpulan yang bermaklumat serta berkeupayaan untuk mengatasi masalah personal, kumpulan dan juga komuniti. Pemikiran kerja sosial dalam kumpulan menumpukan perhatian terhadap keutamaan kumpulan untuk menyediakan serta melengkapkan mereka agar dapat mengatasi cabaran serta memenuhi keperluan pembangunan. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami.